Baru-baru ini kita lihat sepanjang minggu lalu dan ada lagi baki-baki mereka yang berada di pusat-pusat penempatan banjir di seluruh terutamanya di Pantai Timur, di mana kejadian banjir yang berlaku pada hujung tahun lalu dan awal tahun ini agak besar juga melibatkan kawasan bandar seperti Bandar Kuantan sepanjang Pantai Timur di Terengganu dan juga Kelantan, menyebabkan banyak kemusnahan harta benda, tanaman dan juga menjejaskan pembangunan sosial di kawasan-kawasan tersebut. Dan baru-baru ini juga pada minggu lalu kita dengar runtuhan dinding penahan di Bukit Setiawangsa di Kuala Lumpur ini dan melibatkan beberapa buah rumah di atas dan juga kawasan-kawasan yang berhampiran di sekitar kawasan Bukit Setiawangsa tersebut. Jadi bagaimana kita melihat isu ini, kerana kita tahu ekosistem kawasan-kawasan tinggi dan juga kawasan-kawasan yang berisiko untuk banjir dan sebagainya adalah berkait rapat antara satu sama lain. Umpama sebuah jasad, jika jantung kita sakit maka ada kaitan juga dengan hati kita, dengan sistem yang lain yang ada dalam jasad seorang manusia. Jadi itu yang akan kita bincangkan, bagaimana pengurusan bencana ini dan juga konsep approach yang lestari sifatnya supaya kita tidak mendapat orang kata pun malapetaka yang besar, kemusnahan yang besar, dan apatah lagi perkara ini sering berlaku saban tahun dengan akibat perubahan cuaca yang agak ekstrim dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama bersama tamu kita yang kita jemput khas pada petang ini, Profesor Madya Dr. Tajul Anwar Jamaluddin. Saya ditemani saudara Kamarul dan juga Cynthia. Mungkin Prof Madya seringkali muncul dalam media akhir-akhir ini apabila isu Bukit Setiawangsa berlaku. Jadi kita melihat isu ini bukan perkara baru dan turning point seperti mana kita bincangkan sebelum kita mula tadi apabila berlakunya orang kata pun tragedi Highland Towers 10 tahun lepas mungkin agak memberi satu impak yang besar terhadap bagaimana kita melihat pembangunan tanah tinggi. Bagaimana kita untuk bergerak ke hadapan dalam pendekatan yang lebih orang kata pun lestari sifatnya supaya kita tidak agak reaktif dan juga tidak orang kata pun mengambil tindakan apabila sudah berlaku perkara tersebut barulah kita nak ambil tindakan, tetapi kita lebih proaktif dan ada solusi yang benar-benar merangkumi kerangka dalam hal bencana alam ini. Bagaimana Prof melihat? Terima kasih saudara Nazri. Terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Kekerapan kejadian bencana ataupun bencana alam semakin meningkat di negara kita. Ini dapat kita lihat sendiri daripada kejadian banjir, tanah runtuh, banjir kilat, banjir lumpur dan sebagainya. Sebenarnya kejadian bencana ini bukan sahaja berlaku di negara kita, malah isu kekerapan atau peningkatan kejadian bencana alam dirasai seluruh dunia. Salah satu puncanya ialah akibat daripada perubahan iklim global ataupun pemanasan global akibat daripada apa yang dikenali sebagai greenhouse effect. Perubahan iklim global ini sedikit sebanyak menjejas ekosistem di negara kita dan sekaligus mencetus kejadian bencana. Dan kita juga lihat kejadian bencana antara lainnya semakin bertambah kerana peningkatan populasi penduduk dunia. Begitu juga di negara kita. Semakin meningkat penduduk, apabila makin ramai penduduk, kita semakin kekurangan resources, sumber. Kalau dulu kawasan tanah rata, orang membangun di kawasan tanah rata, kini orang mula membangun di kawasan tanah-tanah tinggi dan kawasan-kawasan yang berisiko, termasuklah membangun di dataran banjir, di lembah-lembah, di kawasan yang curam, curun-curam dan tinggi yang berisiko tanah runtuh dan sebagainya. Okey. Disebabkan oleh peningkatan kejadian bencana di seluruh dunia, setiap tahun, saban tahun diadakan persidangan-persidangan besar di seluruh dunia membincangkan tentang isu bencana. Bagaimana kita menanganinya ataupun lebih tepat lagi bagaimana kita menguruskan bencana. Kalau kita lihat pengalaman di Malaysia, selepas satu demi satu kejadian bencana, tanah runtuh, lepas tanah runtuh demi tanah runtuh, lepas banjir, apa yang kita lihat tindakan kita terhadap bencana, menangani bencana bersifat responsif. Bila berlaku satu tanah runtuh contohnya, kita kelang kabut, panik, menyediakan
rescue, menyelamat, aktiviti menyelamat, membantu dan sebagainya. Apabila selesai isu itu tersebut dilupakan, benda tu diam, senyap sahaja. Kemudian bila berlaku lagi tanah runtuh, perkara yang sama berulang. Timbul orang-orang yang bercakap, memberi pandangan dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh, saya berpendapatlah, kita tidak boleh menangani bencana secara pendekatan responsif seperti ini. Kita perlu berubah, paradigma kita perlu berubah kepada tindakan ataupun approach yang lebih proaktif. Kebanyakan pengkaji bencana mencadangkan agar risiko bencana perlu ditangani melalui pendekatan mengurus ataupun pengurusan. Mengurus risiko bencana. Okey. Apa dia mengurus risiko bencana? Terdapat 6 komponen asas di dalam elemen asas di dalam pengurusan risiko bencana. Pertama ialah kita mengenal pasti apa itu bencana. Bahaya dia dulu. Mengenal pasti bahaya ataupun hazard. Di mana kawasan-kawasan yang berisiko. Okey, kalau untuk tanah runtuh misalnya, kita kena pasti di mana kawasan-kawasan yang berisiko, yang ada potensi untuk berlaku bahaya tanah runtuh. Kemudian kita analisis bahaya ini. Kita analyse the hazard. Kalau berlaku, berapa besar? Apa jenisnya? Cerun yang bagaimana yang bakal runtuh? Apa geometri cerun tersebut? Kalau dia runtuh, sejauh mana dia merambat? Propagation of the landslide, sejauh mana? Kita analisis kekerapannya, kita analisis sejarahnya dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga ialah kita menganalisis risiko. Kita analisis risiko. Kita kenal pasti darjah risiko ni sangat tinggi, sederhana, rendah dan sebagainya. Okey. Kemudian kita analisis risiko ni. Siapa yang berisiko? Adakah rumah setakat rumah sahaja ataupun keseluruhan penduduk contohnya, ataupun dia hanya berisiko kepada pengguna jalan raya, ataupun dia hanya berisiko kepada haiwan ternakan, aktiviti pertanian dan sebagainya. Jadi apabila kita dah identify risiko, kita dah analyse risiko tadi, baru kita plan, rancang apa mitigasi yang sesuai. Mitigasi ini boleh dalam dua bentuk. Mitigasi berbentuk structural mitigation ataupun non-structural mitigation. Structural mitigation ini termasuklah pelbagai reka bentuk struktur kejuruteraan. Contohnya kalau untuk cerun, kita ada dinding penahan, kita ada ground anchor, kita ada shotcrete, kita ada wire netting dan sebagainya. Macam-macam. Buat longkang lah, buat parit lah, buat dan sebagainya. Itu structural mitigation untuk menghalang runtuhan cerun ataupun tanah runtuh daripada berlaku. Kalau non-structural mitigation, kita menggunakan pendekatan melalui akta, penguatkuasaan akta, garis panduan, polisi dan sebagainya. Okey, Prof, sebelum kita detailkan perkara itu, kan kita tahu juga kita pun sudah melakukan pembangunan di kawasan tanah tinggi dan juga kawasan-kawasan kata pun mudah menerima banjir dan juga segala bentuk bencana alam. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kerana kita akan lihat bagaimana kata pun penguatkuasaan dan juga execution di bawah sana amat penting untuk memantau pergerakan tanah dan sebagainya. Jadi kita perlu rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini.